Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Wa ba'd. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan inayahnya masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama meneruskan pengajian kita mengenai kitab Bulughul Maram juzuk yang kedua, dan kita masih lagi berbicara mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masjid. Pada bicara yang lepas, kalau sahabat-sahabat masih ingat, kita telah membaca beberapa hadis Nabi yang memperjelaskan kepada kita beberapa perkara yang tidak sewajarnya dilakukan di dalam masjid. Antaranya, kita tidak boleh menjual beli ataupun berjual beli di dalam masjid. Yang kedua, kita juga tidak boleh jadikan masjid itu tempat untuk kita mengiklankan sesuatu, baik mengiklankan kehilangan ternakan kita ataupun sesuatu yang kita rasa ianya hilang di tempat lain yang berkemungkinan orang yang berada di masjid itu boleh menemuinya. Jadi itu rasanya sebahagian daripada apa yang telah kita bincang, apa yang telah kita sebut daripada hadis-hadis Nabi dalam perbincangan yang lepas, ya. Dan pada petang ini kita masih mengulas ataupun masih berbicara perkara yang sama, iaitu yang berkaitan dengan masjid, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tak boleh kita lakukan di masjid. Dan bersama kita pada petang ini beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuatkan dalam kitab yang kita akan bincang ini, iaitu kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang membicarakan mengenai hukum hakam dari pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari saya baca hadis ini dan kita lihat apa yang ingin dinyatakan oleh baginda sebagai pedoman kepada kita ketika mana kita berada di masjid. Kita mulakan hadis kita pada petang ini daripada An Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Dan ada pandangan yang mengatakan ianya hadis yang lemah. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata baginda, tidak boleh dilaksanakan hukum hudud di dalam masjid, dan begitu juga tidak boleh dilaksanakan qisas di dalam masjid. Ini bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam melarang para pemerintah, melarang para pengurusan masjid untuk jadikan masjid itu tempat kita melaksanakan hukum bunuh ke atas seseorang yang membunuh, hukum potong tangan ke atas seseorang yang mencuri, ataupun hal-hal yang berkait dengan pelaksanaan hukum yang kelihatan begitu kejam tadi. Jadi perkara tersebut tidak boleh dilakukan
di dalam masjid, bukan perkara tersebut tak boleh dilakukan ya, tetapi ianya tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Jadi kita dapati bahawa ada beberapa sebab ya, ada beberapa kewajaran yang boleh kita faham kenapa hukum hudud dan juga qisas tidak diizinkan kita laksanakannya di dalam masjid. Kita sebut dalam kuliah yang lepas ya, bahawa masjid adalah tempat yang tenang, tempat orang beribadat kepada Allah, tempat orang ingin bermunajat kepada Allah, tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang beriktikaf, tempat orang berzikir, membaca Quran dan sebagainya. Itu adalah tempat yang dikhususkan untuk melaksanakan semua perkara tersebut. Tempatnya adalah masjid. Jadi bagi menjaga kehormatan masjid yang dikhususkan untuk seseorang itu beribadat kepada Allah, maka perkara-perkara yang difikirkan ianya adalah boleh dalam agama, tetapi tidak boleh berasaskan kepada tempat yang tidak sesuai. Misalnya kita sebut berniaga pada kuliah lepas. Jadi berniaga itu bukanlah suatu yang haram dalam agama, tetapi oleh kerana dia dilakukan di dalam masjid, maka yang ditegahnya bukan perniagaan itu, tetapi yang ditegahnya kerana perniagaan itu dilakukan di dalam masjid. Jadi seharusnya lah perniagaan itu berlaku di luar masjid, ataupun lebih baik berlaku di tempat orang berniaga seperti shopping mall, kedai, bazar dan sebagainya lah. Jadi begitu juga apabila pemerintah ingin menjatuhkan hukuman bunuh, hukuman pancung ya, ataupun hukuman potong tangan ke atas pencuri dan sebagainya, itu adalah hukum agama pastinya lah. Ianya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maka mana mungkin kita kata hukuman itu tidak baik. Jadi hukuman itu tidak dinafikan, ianya hendaklah dilaksanakan, ianya hendaklah dilakukan oleh pemerintah. Tapi tidaklah boleh kita melaksanakannya di dalam masjid. Kenapa? Kerana pelaksanaan satu perintah dengan mengabaikan perintah yang lain itu adalah suatu yang tidak dianjur oleh agama kita. Maka sebab itulah sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, kita diminta supaya berfikir apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara, supaya perkara yang kita lakukan itu ianya tidak melanggar satu perkara yang lain, ataupun apa yang kita nak lakukan itu ianya tidak membawa mudarat yang lebih besar. Jadi berdasarkan hadis tadi bahawa bukanlah hukum hudud ataupun bukanlah qisas itu tidak boleh dilaksanakan dalam agama kita, cuma ianya tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid kerana tempat ataupun masjid itu adalah tempat untuk kita melaksanakan perkara yang bersifat kedamaian, perkara yang bersifat ketenangan, perkara yang menyebabkan kita boleh duduk hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita laksanakan hudud dan juga kisah di dalam masjid, banyak perkara-perkara keji yang terhasil daripada pelaksanaan di masjid itu dilihat bercanggah. Misalnya akan berlakulah hiruk pikuk, orang akan memekik kiri kanan atas bawah kerana terkejut dengan melihat perkara tersebut ataupun takut dengan melihat perkara tersebut. Yang kedua, apabila berlaku di masjid, jika hukuman qisas iaitu pancung itu berlaku di masjid ataupun hukuman potong tangan itu berlaku di masjid, maka akan berlakulah dewan masjid itu dipenuhi dengan darah kerana tangan manusia dipotong ataupun kepala manusia dipenggal tadi. Ataupun apabila kita melakukan perkara tersebut di dalam masjid, maka masjid akan menyebabkan orang tidak lagi menghormati kehormatan masjid itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kita ingin laksanakan satu perkara baik, tetapi disebabkan pelaksanaan itu tidak kena pada tempatnya, maka pelaksanaan itu membawa suatu mudarat yang dikira lebih teruk ataupun setimpal dengan apa yang ingin kita laksanakan. Jadi oleh kerana itulah baginda SAW memberitahu pada kita, walaupun hudud itu adalah hukuman Allah,
Hudud itu adalah sistem perundangan Islam ataupun sistem hukuman dalam Islam, tetapi oleh kerana ianya tidak sesuai dilaksanakan di masjid, maka tidak boleh dilaksanakan di masjid. Saya rasa sukalah saya menarik perhatian sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, antara perkara yang kita kadang-kadang begitu gairah melakukannya sehingga kita terlupa untuk berfikir perkara yang baik yang kita lakukan itu adakah ianya mendatangkan kebaikan ataupun mendatangkan keburukan yang setara atau lebih besar daripada kebaikan yang kita sangka ingin lakukan. Misalnya kalau boleh saya beri contoh, ialah kita menegur kesilapan seseorang. Jadi sahabat-sahabat, apabila kita ingin menegur kesilapan seseorang, ianya adalah suatu yang baik, bukan suatu yang salah. Kerana itulah dianjurkan oleh agama kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika seseorang itu melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia tegah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka tegahlah dengan mulutnya ataupun dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu dengan lidahnya, iaitu dengan berkata-kata, hendaklah dia tegur dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kadang-kadang ada orang begitu gairah dengan dorongan hadis tersebut, maka apabila dia nampak sesuatu yang dirasakan silap pada penilaiannya, maka dia terus menerpa untuk menegur seseorang yang silap tadi. Jadi saya rasa sikap kita untuk menegur orang yang buat silap itu bukanlah suatu sikap yang tidak baik, bukanlah suatu yang salah. Namun sahabat-sahabat, apabila kita tidak memikirkan apakah kesan daripada teguran tersebut kepada individu yang kita tegur, kesan daripada teguran itu terhadap diri kita, kesan daripada teguran itu terhadap khalayak, maka kadang-kadang apabila dipertimbangkan kesan buruk yang terhasil daripada teguran yang kita buat itu berbanding daripada salah yang dilakukan oleh seseorang yang ingin kita tegur, kadang-kadang kesan buruk itu lebih besar daripada apa yang ingin kita tegur. Jadi jika begitulah situasinya sahabat-sahabat, maka agama meminta kita supaya menangguhkan seketika untuk melaksanakan teguran tersebut, kerana teguran itu tidak mendatangkan kebaikan yang setimpal ataupun kebaikan yang lebih baik daripada kesilapan yang dibuat tadi. Jadi itulah yang boleh kita faham apabila baginda sebut la tuqamul hududu fil masajid wala yustaqadu fiha. Tidak boleh dilaksanakan hukuman hudud, iaitu hukuman pancung ataupun hukuman potong tangan, ataupun tidak boleh juga dilaksanakan hukuman qisas terhadap pesalah apabila ianya ingin dilaksanakan di dalam masjid. Okey sahabat-sahabat, itu hadis pertama petang ini, tuan-tuan bersama dengan kita. Mari kita pergi kepada hadis kedua. Dan hadis kedua ini pada petang ini, perawinya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mari kita dengar apa yang dinukilkan oleh penulis kitab kita ini kepada kita daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'du yaumal khandaqi fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib, muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Sa'ad, seorang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Mu'az, dia adalah seorang sahabat Nabi yang datang daripada kabilah Aus, iaitu kabilah yang salah satu daripada dua kabilah orang Arab yang terdapat di Madinah ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah.
Pertama kabilah Aus, yang satu lagi kabilah Khazraj. Jadi kabilah Aus ini ada seorang pemimpinnya, nama dia Sa'ad bin Mu'az. Nabi amat suka dengan Sa'ad, Nabi amat sayang dengan Sa'ad tadi. Jadi dalam peperangan Khandaq, di mana dalam peperangan tersebut satu busur anak panah telah terkena pada paha Sa'ad. Jadi dengan sebab panah tadi terkena pada paha Sa'ad, maka Sa'ad jatuh sakit, ya. Jadi oleh kerana Sa'ad jatuh sakit disebabkan terkena busur panah tadi, terkena anak panah, ya, busur panah pula, terkena anak panah, maka Sa'ad disuruh berehat di dalam masjid pada ketika itu, ketika perang. Lantas baginda SAW pun buatlah satu khemah kecil untuk menutup Sa'ad tadi di dalam masjid. Jadi bila ditanya kenapa berbuat begitu, baginda buat khemah dalam masjid tadi agar memudahkan Sa'ad tadi dirawat oleh perawat-perawat, dan selain daripada itu memudahkan baginda SAW menziarahi Sa'ad dari masa ke masa, kerana rumah baginda berdekatan dengan masjid. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, daripada cerita ini ataupun apa yang dicampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada kita, rasanya ada 4 perkara yang boleh kita faham, ya, yang boleh kita faham. Pertama sekali, kita pernah sebut sebelum daripada ini, di mana ulama-ulama fiqh mengatakan apabila situasi itu sudah berubah daripada keadaan biasa kepada keadaan darurat, maka lazimnya hukumnya juga akan berubah, ya. Apabila keadaan biasa tadi berubah menjadi darurat, maka hukum yang berada pada zaman darurat tidak sama dengan hukum yang berada ketika dalam keadaan biasa ataupun tenang. Contoh mudahlah, ya. Oleh kerana kita ini duduk di rumah, tak pergi ke sana kemari, walaupun apa-apa sebab ataupun atas apa-apa alasan, kita ni seorang yang duduk di rumah. Maka orang yang duduk di rumah dalam agama kita disebut dengan orang yang bermukim. Jadi orang yang bermukim ini dia dilihat oleh syarak sebagai orang yang berada dalam kehidupan biasa. Maka hukum-hukum agama yang berkait dengan kehidupan orang yang bermukim tadi tidak sama dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang tidak bermukim. Jadi orang yang tidak bermukim dalam istilah agama disebut dengan beberapa istilah. Ada disebut dengan musafir, iaitu orang tadi keluar daripada keadaan bermukim, pergi ke suatu tempat dalam satu perjalanan yang jauh. Jadi oleh kerana perjalanan itu jauh, maka berlakulah di sana suatu kesukaran. Dan kesukaran itu menjadikan kedudukan ataupun status orang tadi sudah berubah daripada status seorang yang bermukim kepada seorang yang bermusafir. Maka kita dapati orang yang bermusafir, hukum solatnya dah berbeza, cara solatnya berbeza, cara ambil wuduknya berbeza. Banyak sangat hukum-hukum agama sudah berubah disebabkan oleh seseorang itu bermusafir. Itu tidak lagi dikira seseorang itu pergi berjihad di jalan Allah. Itu tidak kira lagi dengan sebab-sebab ataupun bentuk yang berbeza. Jadi daripada contoh yang simple itu ataupun yang mudah itu, bolehlah kita faham bahawa agama kita ini adalah agama yang anjal, iaitu agama yang fleksibel. Di mana apabila hukum-hukum agama itu dikenakan pada seorang manusia, agama mengambil kira situasi. Agama mengambil kira akan realiti sebenar yang dihadapi oleh orang tersebut. Agama mengambil kira sejauh mana kesukaran yang dihadapinya. Jadi dengan mengambil kira semua perkara tersebut, maka hukum-hukum agama pun berubah. Jadi samalah dengan kes Aisyah bercerita bahawa Nabi mendirikan sebuah khemah di dalam masjid. Jadi mungkin sahabat-sahabat kata, boleh pula ya buat khemah dalam masjid, orang sakit duduk dalam masjid. Sedangkan sebelum daripada ini kita dengar ada orang berniaga pun Nabi tak bagi, ada orang cari benda hilang. Itu kan berniaga susah,
cari benda hilang pun susah. Jadi perlu dinyatakan di sini, apabila kita berada dalam keadaan perang, situasi hidup kita jauh berubah. Macam sekarang ya, negara kita mengisytiharkan perang terhadap ke atas COVID-19. Jadi apabila negara mengisytiharkan perang ke atas COVID-19, maka kadang-kadang ada orang buat lawa ataupun buat joke mengenai beberapa orang yang didakwa bersalah, sedangkan pada masa biasa kita rasa pelik orang tu salah ya. Misalnya kita lihat, kalau seseorang itu dia naik motor tak pakai tali pinggang, tak pakai topi keledar. Jadi kalau kita kata orang tadi naik motor tak pakai topi keledar ataupun orang itu mencuri sesuatu hak orang, kalau dia masuk penjara ataupun dia dikenakan denda, maka kita rasa menasabah juga. Tapi pada sekarang orang itu tak pakai pelitup muka. Apalah sangat pelitup muka itu ya. Tapi bila dia tak pakai pelitup muka, dia duduk dengan orang lain, tidak menjaga jarak sosial yang sepatutnya, maka dia didenda sampai 1,000. 1,000? Ya, jadi kita jawab dekat dia, hukuman yang dikenakan pada hari ini adalah kerana kita berada dalam situasi perang, di mana kita berperang dengan virus corona tadi dalam lingkungan wabak tadi, maka perkara yang dulunya boleh buat, sekarang dah tak boleh buat. Jadi itu memahamkan kita bahawa apabila kita bercakap tentang hukum sesuatu, maka kita perlu lihat bagaimana ataupun apa masanya ataupun di masa mana sesuatu perkara tadi berlaku. Jadi kalau dia berlaku dalam situasi biasa, maka hukumnya lain. Kalau dia berlaku dalam situasi terdesak, mendesak, iaitu situasi peperangan dan sebagainya, maka hukumnya lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapati apabila saat tadi ya, dia sakit, maka kita dapati pada ketika itu negara Islam masih awal dan negara belum lagi mempunyai sebuah hospital khusus ataupun kita panggil hospital medan sekarang, iaitu hospital yang didirikan untuk mengubati orang-orang yang terlibat dalam perang bagi memberikan mereka rawatan. Pada zaman dahulu tidak ada. Jadi oleh kerana tidak ada tempat khusus untuk orang-orang yang terlibat dengan perang yang sakit ini dirawat, maka kita dapati tempat yang agak besar, tempat yang lapang, yang memungkinkan orang sakit tadi dirawat adalah masjid. Jadi oleh kerana masjid itu berada dalam situasi perang dan tempat untuk merawat orang sakit itu tidak ada melainkan apa yang ada pada masjid, maka masjid pun diboleh gunakan untuk merawat orang sakit. Itu masjid digunakan untuk menjadi tempat bagi merawat orang sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita melihat kepada hadis ini, kita dapati bahawa apa yang dilakukan oleh Sa'ad tadi dan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan apa yang dilanggari oleh Sa'ad. Katalah kita kata masjid itu tempat kita beribadat, masjid itu adalah tempat suci, masjid itu ialah tempat aman dan damai. Ya betul, tidak dinafikan. Tetapi kenapa Sa'ad itu cedera? Kenapa Sa'ad itu mengalami sakit tadi? Jadi kalau ditanya kepada kenapa, maka dapatlah kita faham Sa'ad telah mengorbankan dirinya untuk mempertahankan agama Islam. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh Sa'ad itu ada kaitannya untuk menjaga ataupun memastikan supaya masjid itu dihormati, masjid itu dijaga. Jadi seolah-olah jihad yang dilakukan oleh Sa'ad itu lebih besar daripada pelanggaran dia untuk meletakkan orang sakit tadi di dalam masjid. Jadi oleh kerana itu, fahamlah kita bahawa apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap Sa'ad tadi adalah suatu perkara yang dibolehkan disebabkan manfaat, disebabkan oleh maqasid, disebabkan oleh maslahah yang lebih besar berbanding dengan larangan untuk tidak buat bising, larangan untuk tidak mengotorkan masjid dan sebagainya. Jadi itu boleh kita faham apabila keadaan sudah darurat,
maka bolehlah masjid itu digunakan selain daripada tempat ibadat. Misalnya sekarang ya, kita lihat di negara kita mempunyai banyak dewan, banyak fasiliti tertentu. Jadi apabila kerajaan kuarantin kepada sebahagian besar pesakit COVID-19, maka kerajaan mempunyai pilihan untuk kuarantin pesakit itu di pusat-pusat latihan yang tidak digunakan, ataupun di kuarantin di sekolah-sekolah yang tidak digunakan. Jadi tidak menimbulkan masalah pada kerajaan sekarang untuk tidak menggunakan masjid. Tapi kalaulah kita lihat pada zaman baginda lebih kurang 1400 tahun lebih, maka pada ketika itu kerajaan sendiri pun tidak mempunyai bangunan khusus untuk sekolah. Baginda tidak mempunyai dewan khusus untuk sekolah. Yang adanya adalah masjid, maka digunakanlah masjid kerana pada ketika itu tidak ada tempat lain yang membolehkan para sahabat ataupun baginda SAW gunakannya untuk kepentingan Islam tadi. Jadi itu 4 perkara yang saya rasa boleh kita faham daripada apa yang dilakukan oleh baginda SAW kepada sahabatnya Sa'ad tadi. Saya baca sekali lagi hadis itu. Usibas Sa'adu yaumal khandaqi fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih iaitu hadis yang disepakati oleh ulama hadis, khususnya ialah Bukhari dan Muslim, di mana kata Aisyah, pada peperangan Khandaq Sa'ad telah ditimpa kecelakaan, sama ada kena panah, kena pedang ke apa benda, dia sakit. Fadaraba alaihi Rasulullah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan sebuah khemah kecil di dalam masjid dan meletakkan Sa'ad di dalam khemah tersebut. Dan dinyatakan kenapa perbuatan itu berlaku adalah untuk datang menziarahi Sa'ad dengan lebih kerap kerana dia begitu dekat dengan kediaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kedua pada petang ini ya sahabat-sahabat. Di mana hadis yang ketiga pula, hadis yang ketiga pada petang ini, sekejap ya. Hadisnya datang daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengenai apa yang berlaku di masjid. Cuma hadis ini agak lain sedikit daripada apa yang kita sebut sebelum daripada ini. Mari kita dengar hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzur. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzur ila al-habasyati yal'abuna fil masjid. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku dapati baginda sallallahu alaihi wasallam melindungi aku dari belakang. Aisyah duduk di pintu masjid, oleh kerana rumah baginda dengan masjid itu hanya terselang dengan satu pintu sahaja, ataupun diselangi oleh dengan dinding sahaja. Maka Aisyah duduk di dalam masjid pada ketika itu dekat dengan rumahnya tadi, sambil memandang kepada orang-orang Habsyah, di mana orang-orang Habsyah tadi bermain di dalam masjid. Aisyah duduk tengok dengan begitu asyik akan apa yang dilakukan oleh orang Habsyah, dan nampaknya Nabi datang dan tidak menegah apa yang dilakukan oleh Habsyah tersebut, dan juga tidak menegah apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, di sini kita ada beberapa perkara yang harus kita faham dengan baik ya, supaya hadis ini tidaklah disalah ertikan dan akhirnya melanggar norma-norma yang sudah diterima dalam agama kita. Okey, ada beberapa perkara yang saya rasa sahabat-sahabat boleh faham dan kita boleh ulas mengenai perkara tersebut. Okey, kita pergi kepada perkara yang pertama. Perkara yang pertama ialah siapa yang sedang memerhatikan tadi.
yang sedang memerhatikan gelagat orang-orang hamba Habsyah tadi, ataupun orang-orang negro daripada Habsyah tadi, orang kulit hitam daripada Habsyah tadi, ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah pada ketika itu masih kecil. Jadi bila Aisyah masih kecil, maka orang ataupun anak-anak kecil ini mestilah tertarik dengan sesuatu yang bersifat keriangan, ya, sesuatu yang bersifat keriangan. Jadi Aisyah bercerita bahawa aku pada masa tu aku tengok orang Habsyah sedang bermain-main di dalam masjid, maka aku rasa seronok. Jadi bila aku rasa seronok, maka aku pun tengoklah apa yang mereka buat. Jadi bila aku tengok apa yang mereka buat tu, aku rasa macam di belakang aku ni ada Nabi yang menutup aku dengan tubuhnya yang besar tadi, agar orang lain tidak kelihatan bahawa aku ni seorang perempuan tengok apa yang sedang dilakukan oleh orang lelaki. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dapatlah kita faham, ya, 2-3 perkara daripada perlakuan Aisyah itu. Pertama sekali adalah tidak salah, ya, bila seorang perempuan itu melihat apa yang dilakukan oleh lelaki, ya, dengan syarat orang yang melihat itu tidaklah melihat dalam bentuk yang ghairah, tidaklah melihat dalam bentuk yang mana pandangannya itu adalah pandangan yang tidak wajar. Tapi pada hari ini kita lihat, tak bolehlah kita menggunakan dalil Aisyah. Aisyah melihat apa yang dilakukan oleh Habsyah tadi, maka kita mengatakan, tengok isteri Nabi pun tengok orang bermain-main. Jadi semacam seolah-olah isteri Nabi sedang melihat entertainment. Jadi sekarang saya pun, kata orang perempuan tu lah, saya pun nak tengoklah apa yang pelakon Korea buat. Ya sahabat-sahabat, apa yang dibuat oleh Aisyah itu secara asasnya tidak salah kerana dia melihat suatu bentuk keriangan. Jadi kalau kita orang perempuan tengok apa yang dilakukan oleh orang lelaki yang menyebabkan kita riang, maka itu juga tidaklah salah. Tetapi pada hari ini, orang-orang yang membuat persembahan ataupun orang-orang yang melakukan perkara di depan kita dalam TV tadi, kadang-kadang mereka sengaja menggunakan kata-kata ataupun sengaja menggunakan reaksi badan ataupun dengan apa-apa bentuk tertentu, memang untuk melencongkan pemikiran penonton kepada perkara-perkara yang tidak sopan. Minta maaf, ya sahabat-sahabat, kadang-kadang saya cukup tak suka, ya, dengan program lawak di negara kita. Bukanlah saya ni seorang yang serius sangat. Saya pun suka buat gelak juga ataupun suka bergurau. Tetapi beza, ya, di antara kita bergurau dengan kita melampau dalam bergurau. Malah bolehlah dikatakan, ya, apabila program-program lawak di negara kita ianya begitu akrab ataupun begitu dekat dengan mencarut ataupun berkait dengan sesuatu yang melibatkan seksualiti, mengenai anggota badan wanita, mengenai saiz kemaluan, mengenai apa-apalah, ya. Jadi perkara itu dalam masyarakat kita menjadi suatu perkara yang kita gelak, ya, bila orang buat macam tu. Jadi adakah boleh kita menggunakan dalil? Itu Aisyah kan beribu juga tengok orang Habsyah bermain. Jadi apabila dia beribu, maka kita pun sekarang di musim Covid ni, tengah-tengah sedih, duit tak ada, kerja tak ada. Jadi nak kurangkan stres, apa salahnya kita beribu, bergelak, ketawa? Saya tak ada masalah dengan gelak ketawa itu. Cuma orang yang buat sesuatu supaya orang lain gelak ketawa, janganlah panggil skrip untuk orang gelak tadi ataupun cakap ataupun reaksi itu adalah reaksi yang bentuk mengaitkan kita dengan seks tadi, sama ada objek ke, sama ada ukuran ke, dan sebagainya, yang saya rasa tak perlulah diulas panjang-panjang. Jadi itu yang berbeza di antara apa yang Aisyah tengok Habsyah itu buat dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua,
cerita itu juga, apa yang disebut oleh Aisyah itu juga menggambarkan kepada kita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ini, ya sahabat-sahabat, dia adalah seorang lelaki yang tidaklah begitu keras, ya, seperti mana kerasnya sebahagian daripada kita, ya. Pernah disebut dalam satu hadis, ya, dalam hadis yang lain, bahawa Aisyah juga sedang melihat beberapa hamba abdi sedang menari-nari di perkarangan rumahnya. Jadi dalam keadaan Aisyah sedang seronok melihat gelagat hamba-hamba abdi tadi menari, bermain dan sebagainya, tiba-tiba masuklah ayahnya Abu Bakar. Jadi bila ayahnya masuk, maka ayahnya terus memarahi Aisyah kerana tidak sopan dengan Nabi, kerana duduk dengan Nabi tapi masih lagi melihat hiburan selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis itu memperlihatkan kepada kita, ya, bahawa kadang-kadang hidup beragama baginda itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia jauh beza daripada hidup beragama sebahagian daripada kita, ya. Di mana sebahagian daripada kita apabila dia sebut dia seorang yang ingin mempraktiskan hidup beragama, maka dia mula jadi serius, ya. Dia jadi seorang yang masam, payah nak bergurau, ianya tidak lagi menjadi seorang yang lembut hati. Dia jadi keras, memanjang. Seolah-olah ibadatnya kepada Allah itu amat tension, amat menekan hidupnya, menjadikan dia surul, serabut, panah hati. Jadi kita pun bertanya, kenapa, ya, sampai begitu sikap kita, ya? Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang kita contohi, di mana kita dapati baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang tahu bila dia boleh bersenda gurau dengan seseorang, bila dia perlu serius, bila dia perlu bertolak ansur sikit sebanyak dan sebagainya. Maka itulah yang harus kita contohi, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha melihat beberapa lelaki kulit hitam tadi, beberapa lelaki Habsyah sedang bermain di masjid, dalam masjid. Maka Aisyah tengok, jadi baginda sallallahu support dulu mengenai apa yang Aisyah buat tadi. Maka kalaulah apa yang dibuat itu tak betul, maka baginda SAW akan menegurnya kemudian. Tapi untuk seketika, pada ketika itu dia sedang menikmati apa yang dia sedang nikmati itu, biarlah seketika, ya. Itu perkara yang kedua yang boleh kita faham, ya. Perkara yang ketiga yang boleh kita faham daripada hadis ini juga, kita perlu tanya, orang Habsyah tu dia main apa, ya? Jangan kita faham bermain di dalam masjid, maka kita menggunakan perkataan main itu, nanti lepas pada ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan pula dah jadi pengurusi muslimat ataupun mungkin menjadi pengurusi masjid, tuan-tuan buat satu padang bola pula dalam masjid kita bermain. Jadi apabila ditanya, wah, kan kita belajar dalam kitab Bulughul Maram, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha melihat orang-orang Habsyah bermain. Jadi sekarang kita cari orang-orang yang kulit hitam macam Habsyah, mungkin macam saya ni hitam ni, kita suruhlah dia main dalam masjid. Kita punya main apa yang Korea selalu duduk main, yang ramai anak dara kita ataupun isteri-isteri kita suka tengok tu, kita panggil apa, ya, running man, ya. Main running man, main sorok-sorok ke lompat sana. Jadi bila orang tegur, tak boleh buatlah macam tu dalam masjid. Dah, kamu tak belajar Bulughul Maram kah? Dalam kitab Bulughul Maram tulis Habsyah. Jadi saya rasa adalah tidak wajar, ya, kita menggunakan alasan begitu. Sebaliknya kita bertanya, Habsyah tu main apa, ya? Habsyah tu dia main apa? Jadi daripada hadis itu memperlihatkan kepada kita, satunya Nabi sebut Habsyah. Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi kata, ra'aitu Rasulullah yasturni wa ana anzur ilal habasyati. Okey, mengikut ulama-ulama yang mengulas hadis tersebut, orang Habsyah ini ialah orang Afrika yang duduk sekarang, kita panggil dia di Ethiopia. Ya, negeri mereka sekarang dipanggil Ethiopia. Dia punya ibu negaranya Addis
Addis Ababa rasanya begitu ya, ibu negara. Jadi orang-orang di sebelah Ethiopia, malah orang Afrika itu sendiri, mereka adalah satu bangsa yang suka bergedik. Tahu bergedik apa nak sebut, macam bukan gedik maknanya menggatai orang perempuan tu. Bergedik ni maksudnya mereka kalau mereka duduk diam-diam pun mereka akan bergerak begitu. Cuba tuan-tuan tengoklah gelagat orang negro. Dia kalau dia ketuk-ketuk sikit pun dia dah gedik. Dia suka berentak begitu. Jadi sebab itu kalau sahabat-sahabat pergi ke Afrika, sahabat-sahabat tengok tarikat-tarikat tasawuf di Afrika, mereka apabila berzikir ataupun apabila mereka mengadakan majlis zikir, jadi orang kat sana dia lompat-lompat. Jadi perbuatan seperti itu, dia bukanlah suatu perbuatan yang macam mana saya nak cakap ya, dia bukanlah suatu perbuatan yang lain daripada kelaziman. Sebaliknya, dia adalah hidup orang tu. Minta maaf ya sahabat-sahabat, ada orang kata dekat saya, kalau polis tu dia tangkap India, ini orang cakap lah, saya tak tahu ya, dia kata kalau tangkap India yang kena tangkap tu bising. Jadi bila bising, ada polis muda tu dia ambil selotip, dia tutup mulut India tadi. Jadi walaupun mulut India tadi ditutup, India masih bercakap. Jadi mari seorang polis senior, dia tarik balik selotip ataupun tip dekat mulut India, dia ikat tangan. Jadi orang India ni apabila ikat tangan, dia tak boleh cakap. Sebab bila dia bercakap, automatik tangan dia kena bergerak. Jadi bermaksud, apa yang orang India buat ketika mana dia bercakap, itu bukan suatu perkara asing. Dia berlaku spontan begitu pada gelagat orang India. Misalnya saya bercakap dah hampir dekat 40 minit. Tak adalah teruk sangat saya bergerak tangan. Sebab saya bukan India. Mungkin saya orang yang berkulit hitam je. Tapi kalau orang India, tuan-tuan akan tengok dia sama laju mulut dia dengan tangannya tadi. Jadi bagi orang India, bergerak tangan ketika mana bercakap itu bukanlah sesuatu yang pelik. Dia adalah satu kelaziman dia. Jadi samalah juga bagi orang-orang Afrika, mereka berjoget, mereka bergedik, itu adalah satu yang lazim bagi mereka. Itu satu ya. Jadi apabila mereka duduk di masjid, jadi bila mereka duduk di masjid, mereka sedikit sebanyak beribu, maka mereka menarilah, mereka bergedik gitu. Jadi antara perkara yang mereka bermain, itu disebut bahawa yang bermain dalam masjid itu ialah lelaki, dan perkataan lelaki di sana merujuk orang lelaki yang tubuh sasa, dan permainan mereka adalah belaga pedang ataupun melagakan tongkat. Keteng, ketuk. Jadi sahabat-sahabat, apa yang dimainkan oleh orang Habsyah itu, selain daripada menghiburkan mereka, mereka juga boleh memperkuatkan kemahiran mereka untuk belajar bermain pedang tadi. Jadi bermaksud apa yang dimainkan oleh lelaki Habsyah itu ada serampang 2-3 mata. Satu beribu, satu lagi melatih kemahirannya untuk pedang dan sebagainya. Dan apa yang mereka buat tadi tidak mengajak kepada kemungkaran yang lain. Dia tidak mengajak kepada kemungkaran yang lain. Pada hari ini ya sahabat-sahabat, kita tengok dalam bersukan misalnya, dalam bermain, maka kadang-kadang dalam sukan, dalam bermain itu bukanlah kesihatan asasnya yang nak dicari. Sebaliknya, ada benda lain yang bersama sukan itu ada kemungkaran. Misalnya saya sebutlah contoh bila kita kata berbasikal. Jadi berbasikal itu adalah aktiviti yang baik, ya, aktiviti yang baik bila berbasikal. Tapi kadang-kadang saya tengok bila orang berbasikal, mereka membeli basikal itu kadang-kadang di luar daripada kewajaran berbasikal itu. Sampai 48,000, 52,000, kegilaan apakah basikal sampai begitu sekali. Dan bila itulah menjadi trend orang berbasikal, maka akhirnya berbasikal itu tidak lagi
menuju kepada matlamat untuk menyihatkan badan, sebaliknya dia adalah menjadi suatu perniagaan. Kemudian pula, apabila kita berbasikal, tak bolehkah kita pakaian yang lebih sopan? Malah wanita yang nak pergi bersukan tu bukan nak pergi majlis kenduri kahwin, tapi apabila mereka berbasikal, mereka make up, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Jadi itu menjadikan hasrat tadi sudah lari jauh. Jadi sebab itu kita sebut Habsyah tadi, dia bermain, dia tidak seperti mana main yang kita fikir, ya. Jadi di sini ada soalan daripada Puan Norehan, ada tarikat yang berzikir sambil berjoget, boleh ke Ustaz? Jadi pada saya, ya, Puan Norehan perlu definisi apa Puan Norehan maksudkan joget tu. Puan Norehan sebut perkataan joget tu, Puan Norehan definisi apa berjoget itu? Boleh tak Puan Norehan nyatakan pada saya apa ukuran joget tadi? Apabila adakah joget yang Puan Norehan sebut itu seperti mana orang Johor bila mereka menyanyi lagu Zapin, ataupun seperti mana Nur Aniza Idris menyanyi lagu-lagu Johor, lepas tu ada orang menari Zapin, itu ke joget? Ataupun joget tu apa? Jadi kalau kita berzikir, misalnya kita berzikir, kalau sahabat-sahabat berzikir untuk 100, saya rasa sahabat-sahabat mesti akan bergerak kepala. Misalnya sahabat sebut La ilaha illallah, la ilaha illallah, sahabat perasan tak kepala sahabat-sahabat bergerak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila zikir tadi telah sampai 100, sahabat-sahabat makin lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila sahabat-sahabat tambah lagi zikir tadi daripada 100 ke 200, sahabat-sahabat akan kuat gerak. La ilaha illallah. Tubuh pula bergerak. Kalau tak percaya, cuba sahabat-sahabat pergi ke sekolah tahfiz. Menari, ya. Okeylah, Puan Norehan sebut berjoget di sana ialah menari. Jadi pada saya, ya, perlu didefinisi. Jika menari itu ataupun joget itu bermaksud joget gemelai seperti mana yang dilakukan oleh penari-penari dalam penari budaya ataupun penari hiburan minggu ini, ya memang salah dalam berzikir tadi. Tapi kalau joget atau penari yang sahabat Puan Norehan sebut itu bermaksud dia adalah refleksi daripada zikir itu, saya tidak nampak ianya sesuatu yang salah. Saya dulu guru di sekolah tahfiz. Saya tengok anak murid saya yang baca Quran tu kan, memang dia hayun. Dia hayun gitu, sahabat. Jadi bila dia hayun tu, sahabat-sahabat, kadang-kadang ada yang sinci lagi nak sampai ke rantai dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, dia bukanlah suatu joget, dia bukanlah suatu menari, sebaliknya itulah apa yang berlaku ketika mana dia tadi. Okey, berbalik kepada Puan Norehan sebut mengenai berzikir menggunakan gendang dan sebagainya. Okey, apabila kita sebut zikir menggunakan dendang, gonggang-gonggang bising dalam masjid itu, maka ada beberapa perkara yang boleh kita lihat sebelum kita kata boleh ataupun tak boleh. Pertama sekali, bila dia buat, bila dia lakukan upacara tersebut sehingga mengganggu jemaah lain untuk beribadat, maka tak bolehlah. Maksudnya masjid itu ialah masjid negeri besar, tempat ada orang singgah ibadatnya dan sebagainya. Jadi tiba-tiba dia berzikir dengan muzik dan sebagainya, menyebabkan orang ingin melakukan ibadat solat maghrib ke solat isyak terganggu, maka perbuatan itu tidak dibolehkan. Kerana kita tidak boleh beribadat di mana ibadat kita itu mengganggu orang lain untuk beribadat. Seperti mana baginda SAW menegur beberapa orang yang membaca Quran dengan kuat, beberapa orang berdoa dengan kuat, seolah-olah apa yang ditegur itu ialah mengganggu orang lain. Tapi kalau dia berzikir di surau dia, maksudnya surau itu tidak ada orang lain lagi datang melainkan kelompok zikir tersebut. Dan mereka pula adalah daripada satu kaum yang mana kaum itu boleh menerima joget tadi, iaitu di Afrika Utara. Misalnya kita tengok di Afrika baik di Mesir, di Morocco, di sebagainya,
Orang-orang di sana biasanya mudah untuk menari beramai-ramai, mereka bergerak begitu. Itu pada masyarakat mereka bukan suatu yang salah. Jadi oleh kerana pada masyarakat mereka boleh menerima bentuk ibadat yang macam tu, maka kita terimalah. Tapi kalau di Malaysia, perkara tersebut tidak diperlukan kerana orang Malaysia tidak terbiasa dengan bentuk ibadat yang macam tu, maka tak perlulah kita berjoget. Sebab orang kita bukannya banyak sangat berzikir pun. Jadi oleh kerana kita tidak perlu kepada perkara tersebut dan masyarakat kita tidak terkenal dengan orang yang sedemikian, kenapa nak bawa joget tadi dalam zikir yang tidak perlu dalam masyarakat kita? Itu yang disebut oleh Syekh Zarruq. Di mana kata Syekh Zarruq dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, ibadat sunat ini dipengaruhi oleh budaya setempat, ya, ibadat sunat. Ingat ya, ibadat sunat dipengaruhi oleh budaya setempat. Adalah tidak betul jika kita mengatakan budaya setempat yang mempengaruhi ibadat sunat sesuatu kaum itu tidak betul. Dan adalah tidak betul juga jika kita membawa budaya orang itu ataupun kaum itu balik ke kampung kita. Balik ke kampung kita. Jadi biarlah orang duduk dalam lingkungan itu, mereka dalam bentuk itu pada ibadat sunat. Jadi oleh kerana berzikir itu sunat. Lainlah kalau dia berjoget semasa dia sembahyang fardu, itu tak betul lah. Tapi kalau dia berzikir dan dalam masyarakat dia boleh menerima perkara itu bukan suatu yang salah, maka kita terima je lah, sahabat-sahabat. Kita terima je lah. Sama juga kalau sebut kat sini berselawat sambil berkompang. Saya tak nampak berselawat dengan berkompang itu suatu yang salah. Tapi dengan syarat tadilah, kita jangan mengganggu orang. Misalnya kita dah beritahu jemaah, kita kata jemaah semua esok sempena sambutan Maulidur Rasul, maka kita pukul 8 akan berhimpun ramai-ramai di masjid, kita akan selawat ramai-ramai, kita iringi dengan kompang. Saya tak nampak ianya suatu yang salah. Kerana selawat yang kita buat pada Maulidur Rasul itu ialah ibadat sunat, bukan ibadat wajib. Jadi oleh kerana dia ibadat sunat, maka tidak salah kita mengiringinya dengan apa panggil kompang, mengiringinya dengan lagu, intonasi dan sebagainya, tarjih, kita ulang benda yang sama. Tapi tak bolehlah selawat yang sama apabila dia dah jadi wajib, tak bolehlah. Misalnya bila selawat itu wajib, iaitu ketika mana kita baca tahiyat. Kan bila kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli bila Allahumma salli ala Muhammad, kita pun berkompang juga. Kenapa dah ustaz kata tadi selawat berkompang boleh? Lah, saya cakap tadi kita berselawat sambil kita berkompang diiringi dengan ramai-ramai dan sebagainya jika ianya adalah amalan sunat yang tidak dirijikkan bentuk amalannya. Jadi oleh kerana ibadat fardu itu kita tak diizinkan untuk menokok tambah, maka kena buat macam ibadat fardu tu lah, seperti mana yang Nabi ajar. Tapi bila amalan sunat, ada orang kata ustaz Nabi tak buat berzikir sambil berjoget ke dan sebagainya. Okey sahabat-sahabat, saya nak tanya Puan Norehan, Puan Fauziah dan mana-mana sahabat lain yang mengikuti kelas petang ni, sahabat-sahabat pernah dengar tak ada ustaz kata sambil kita jogging pagi-pagi tu kita boleh berzikir? Sahabat-sahabat rasa berzikir sambil jogging tu salah ke tak? Mungkin sahabat-sahabat yang ada kat sini cuba balas dekat sini. Kita jogging pagi-pagi tu kan, kita tengok ada orang yang tertentu mereka pakai MP3 dengan lagu sambil tu. Jadi sahabat-sahabat mungkin pakai MP3 juga tapi dengar orang baca Quran, sahabat-sahabat berzikir masa jogging. Salah ke tak salah? Sebab kita belajar dalam adab kita ya sahabat-sahabat, iaitu apabila kita nak baca Quran kita kena ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk kita pula kena menghadap kiblat. Betul kan? Jadi itu yang kita belajar. Tapi dengan kemajuan yang ada sekarang, daripada kita jogging kita tak buat apa, lebih baik kita selawat kat Nabi, lebih baik kita baca Quran, kita dengar Quran. Saya tak nampak pun orang yang dengar Quran ketika jogging itu melakukan sesuatu yang salah. Tapi boleh tak kita nak kata, oh biadab kamu dengar Quran sambil
Tak, bukan biadab. Kerana amalan itu sunat. Oleh kerana dia sunat, kita mengisilah waktu lapang yang kita ada mengikut kondisi, situasi yang kita ada lah. Okay, kita bukan seorang yang biadab. Tapi apabila kita berada dalam situasi yang lain pula, kita isi je dengan cara yang lain. Jadi samalah juga. Apabila kita berzikir, sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat berzikir, tasbih, tahmid dan takbir itu 100 kali. 100 kali sahabat-sahabat tak akan bergerak lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi apabila sahabat dah lama, subhanallah, dia akan bergerak. Jadi automatik. Jadi oleh kerana kita orang Melayu, gerak kita tu tak seteruk orang negro, kita hanya sekadar la ilaha illallah. Jadi kita boleh terima lah gerak yang macam tu. Tapi bagi orang negro, seperti mana saya sebut orang India tadi, dia bergerak itu suatu benda yang lumrah. Saya agak gelak tengok orang India bercakap gerak dengan tangan. Saya kata, duk diamlah tangan kamu. Tak, dia dah sebati begitu. Jadi sebab itu, apabila Nabi tengok orang Habsyah bermain di dalam masjid, Nabi tak marah kerana itulah tabiat orang Habsyah. Itu satu. Selain daripada itu juga, apa yang Aisyah tengok itu ialah pada hari raya, bukan setiap hari. Jadi baginda SAW seolah-olah ingin beritahu pada kita, macam saya sebut tadilah, pada hari-hari biasa, pada hari-hari lazim, maka hukumnya lain. Tapi pada hari-hari tertentu yang melibatkan sesuatu kelonggaran, maka dibolehkannya berasaskan perkara tadilah. Jadi sebab itu, bila Puan Fauziah tanya, Puan Nurihan tanya, berselawat sambil kompang ke apa benda, saya boleh terima bila selawat berkompang itu dibuat pada hari Maulidur Rasul. Kenapa? Kerana hari itu ialah hari yang istimewa, maka kita buatlah. Tapi kalaulah setiap hari lepas mayang je, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Tok Imam pun ambil kompang, Tok Bilal pun ambil kompang, kita pun berwirid dengan kompang, itu agak melampau. Kenapa melampau? Kerana hari-hari biasa kita buat perkara seperti biasalah. Saya rasa kita orang Melayu ya, sahabat-sahabat boleh menerima satu norma di mana ada pakaian yang kita kena pakai pada masa tertentu. Ada pakaian yang kita pakainya dijadikan dia basahan. Misalnya ada satu lagu Melayu, saya pun lupa lah siapa yang menyanyinya. Kain songkit itu cantik, kan? Saya cantik, sakit itu cantik, lawa. Tapi sayang, ianya tak boleh dipakai selalu. Yang selalu dipakainya ialah kain batik. Jadi batik dengan songkit itu dua benda yang berbeza yang menutup aurat seseorang. Jadi kita akan pakai songkit pada hari perkahwinan, ada majlis keraiyat. Jadi pakailah. Jadi yang kita pakai selalunya ialah kain batik. Jadi kain batik tu bolehlah kita pakai. Tapi kalau kita duduk saja-saja kat rumah, kita mengisi kekosongan kita duduk seorang-seorang, apa salahnya kita buat satu benda yang macam Puan Nuriha sebut, iaitu kita berzikir, dan sambil kita berzikir kita berjoging. Mungkin kita duduk atas jadah kita berzikir, itu satu type. Kita berzikir sambil duduk atas jadah. Jadi lama-lama dah boring dah berzikir atas jadah, musim PKP ni, maka kita pun berjoging. Jadi bila kita pergi berjoging, takkan jogging saja. Masa tu dah lepas asar. Jadi kalau kita jogging tanpa zikir, maka kita terlepas zikir lepas asar. Maka kita pun berjoging sambil berzikir. Lepas kita dah berzikir, kita dah boring dah berzikir, jogging rasa nak jogging lagi ataupun kita nak berjalan lagi, maka kita pun pasang MP3 dengan lagu Sudais ke, dengan bacaan itu dan ini. Saya tak nampak itu suatu yang dianggap biadab, satu yang dosa dan sebagainya, sedangkan perkara itu tidak dilakukan di zaman baginda SAW, kerana pada ketika itu teknologi itu belum ada. Dan pada ketika itu kalau kita nak tanya habis, takkanlah Nabi tak jogging. Jadi kita jawab sama je. Ketika mana baginda SAW bermusafir, Nabi naik unta, untanya tak ada radio berceloteh, tak ada dengar lagu. Habis bagaimana baginda nak isi apa dengan perjalanan di atas belakang unta itu? Maka baginda solat. Maka sebab itu kita belajar nanti, kalau tak belajar lagi dah ke depan kita akan jumpa baginda solat sunat di atas belakang unta, tak menghadap kiblat. Mula-mula angkat takbir je hadap kiblat. Pada tu unta berjalan ke kiri ke kanan dan baginda solat. Kenapa baginda solat? Kerana solat itu solat sunat. Jadi untuk mengisi masa daripada tidak buat sesuatu, lebih baik solat, lebih baik buat macam tu. Jadi mungkin ada kurang sana sini, maka kurang itu
kurang, tetapi ianya lebih baik daripada kita tak buat langsung. Ada satu hikmah dalam kitab Hikam, ada menyebut la tatruka dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan sesekali kamu meninggalkan zikir dengan alasan kalau zikir pun tak ingat juga Allah. Kerana orang yang berzikir dengan tidak ingat Allah lebih baik daripada orang yang langsung tidak berzikir. Jadi konsep itulah yang orang sufi pegang. Dia kata lebih baik kita beribadat tadi seperti Rasulullah SAW ajar. Tapi apabila sampai kepada ibadat sunat, lazimnya ibadat sunat itu dipengaruhi oleh budaya setempat. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok di negara-negara Afrika, mereka suka berjoget. Jadi sebab tarekat sufi di Afrika itu sikit-sikit bila mereka berzikir je, mereka berjoget. Tapi di negara kita, perkara itu tidak ada keperluan. Kerana bukan budaya orang kita macam tu, maka tak perlulah kita ikut dia, kerana itu bukan perlu pun. Jadi kita buatlah zikir seperti kita. Tapi ada kala kadang-kadang kita ingin berhibur dengan zikir tersebut bagi mengubati duka, mengubati luka, mengubati kesedihan. Maka apa salahnya kita menyebut nama Allah, tapi dalam waktu yang sama di sambil sebut nama Allah kita mengalunkan, mendendangkan kompang ke apa benda. Maka saya tak nampak perkara itu suatu yang menyebabkan kita masuk neraka, menyebabkan kita ubah agama tu. Saya tak nampak lah sampai ke situ. Kerana saya yakin ulama-ulama bukan di negara kita ataupun di negara kita sendiri pun, mereka adalah orang yang ikhlas. Apabila mereka buat sesuatu itu, ada kewajaran pada mereka, dan kewajaran itu terlebih dahulu harus kita tanya atas asas apakah, di atas pertimbangan apakah perkara itu dilakukan. Saya rasa tak mampu untuk mengulas panjang lagi. Masa kita pun sudah habis. Kita berhenti dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bicara yang akan datang. Saya doakan sahabat-sahabat semua dilindungi oleh Allah daripada COVID-19. Dan ada orang kata dah tak 19 dah, 21 dah. Ikutlah apa nama sekalipun, kita terselamat daripada wabak ini. Dan saya juga berdoa semoga Allah Ta'ala segera mengangkat kita daripada bala yang begitu panjang menyelubungi hidup kita. Dan ramai di kalangan kita yang susah, ramai di kalangan kita yang menghadapi banyak masalah disebabkan wabak ini. Bertabahlah diri kita dan kita jagalah diri kita, semoga kita selamat. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.